Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnianya dapat kita sama-sama hadir di dalam kuliah Jumaat yang insya-Allah akan disampaikan yang berbahagia Ustaz Hilmi Hadi daripada sahabat kita Cawangan Kuantan insya-Allah. Jadi dalam kesempatan ni di hari Jumaat yang penuh barakah ni, kita ambillah dengan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Helmi kita, mudah-mudahan memberi manfaat kita untuk diri sendiri dan juga ahli keluarga dunia dan akhirat. Jadi Ustaz Helmi kita dah ready dah tu. InsyaAllah Ustaz Helmi, saya serahkan majlis kepada Ustaz Helmi untuk meneruskan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin al-azizil hakim 'adada kulli harfin kutiba wa kitabal abadal abidin wa dahrad dahirin. ومن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib bagi kita sebagai hamba Allah Taala untuk memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Ilahi Azza wa Jalla atas segala belas ihsan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala, kurniaan Allah Ta'ala pada kita semua sehingga ke hari ini dapat kita kecapi Alhamdulillah walaupun dalam suasana yang begitu tak stabil yang mana suasana yang kita terima pada hari ini merupakan satu ujian, satu kafarah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita semua sebagai hamba-hambanya. Sebab mungkin disebabkan oleh kelalaian kita, oleh dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini, Allah Ta'ala turunkan bala, yang mana bala tersebut tak terlepas kita ataupun ulama, orang alim, orang soleh, semua tak terlepas daripada bala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu sama-sama kita menjalankan kerja atau pekerja agama dipanggil, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Iaitu ajak orang ke arah kebaikan, jangan ajak orang ke arah kejahatan. Itu paling penting. Yang mana kalau nak buat jahat, buat sendiri-sendiri. Jangan ajak orang lain. Kalau buat baik, elok ajak orang lain. Jangan tak ajak. Macam itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kehidupan kita, amalan-amalan kita, insya-Allah. Dan sama-sama untuk permulaan ni, sama-sama juga kita bacakan Al-Fatihah, terutamanya untuk jiran Abang Syam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera sembuhkan jiran Abang Syam tu, ahli Korea tu. Dan kemudian Allah Ta'ala sembuhkan semua yang sakit, semua yang terkesan daripada COVID, daripada wabak ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala segera angkat wabak ini, ampunkan dosa-dosa kita semua, dan berkati hidup kita semua supaya kita dapat hidup di dunia ini aman, sentosa insya-Allah, maupun di akhirat nanti insya-Allah. Al-Fatihah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, terima kasihlah pada semua yang sudi menyertai kita punya kuliah Jumaat kita pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ni dapat manfaat bersamalah untuk kita dan keluarga kita insya-Allah. Jadi
tajuk kita hari ni memang kena sangat. Memang kena sangat. Tajuk kita hari ni adalah kita dah masuk tajuk kedua daripada kitab Riyadhus Shalihin, iaitu tajuk tentang taubat. Awal-awal itu ataupun minggu lepas kita dah membincangkan ataupun membicarakan sebuah hadis daripada tajuk pertama, iaitu tajuk ikhlas ataupun tajuk niat kita, ikhlaskan niat kita dan sebagainya. Jadi itu permulaan. Biasanya sebelum apa-apa kita nak buat, niat kita paling penting. Ikhlas kerana Allah Ta'ala, semata-mata untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Samalah kita dalam menuntut ilmu ni. Kita mungkin tak perasan, kalau kita selalu kita dengar hadis, buka iKim tiba-tiba terdengar hadis kan. Bila terdengar hadis je gitu, tukar channel lain kan. Kita cepat-cepat kita tukar channel lain. Kenapa kita rasa macam anti sangat ke hadis ni, macam tak sedap dengar. Kalau lagu tu kita biar channel tu kan. Kalau radio tu dengar lagu, lama kita dengar. Tapi bila hadis je, cepat kita tukar radio tu. Kan? Kalau TV tu cepat kita tukar. Jadi menandakan kita ni jauh daripada hadis Nabi SAW. Sedangkan para sahabat dulu, para penuntut ilmu, para tabi'in, berlumba-lumba, berlari-lari, berkejar-kejar, berhabis harta untuk dapatkan walaupun sebuah hadis saja. Bermusafir jauh-jauh beribu kilometer hanya untuk mendengarkan sebuah hadis daripada mungkin daripada Rasulullah, mungkin daripada para sahabat, mungkin daripada para tabi'in, untuk mendapatkan ataupun untuk mendengar sebuah hadis sahaja. Mereka sanggup berkorban harta, tenaga dan sebagainya, musafir jauh-jauh. Tak ada kenderaan zaman dulu. Tapi kita hari ni lain. Sebab kita dilekakan dengan banyak perkara. Banyak perkara dilekakan. Kita semua tahulah apa perkara tu semua kan. Sehingga kita leka yang mana betul-betul kita ikut, kita solat kan. Lepas solat zikir, waktu puasa kita puasa, hanya sekadar melaksanakan kewajipan sahaja. Kan? Tapi kita belum sampai lagi mengamalkan sunnah dan sebagainya. Jadi benda-benda macam inilah perlu kita lihat semula. Bukan nak menjadi seperti zaman dulu, tak. Zaman sekarang tak ada masalah, kita bekerja, kita bermuamalat sesama manusia, kan? Kita membina keluarga, membina kewangan dan sebagainya, tetapi perlu kita ingat di mana semua ini hanyalah sementara, semua ini hanya satu jambatan untuk kita menuju ke alam akhirat nanti. Tak boleh tidak, kita kena bina jambatan kita ni sebaik mungkin. Bukan membina jambatan untuk ke arah kejatuhan kita di akhirat nanti. Bukan ke arah ke neraka di akhirat nanti. Tapi binalah ke semua yang kita nak bina di dunia ini sebagai satu jambatan untuk kita menuju kepada syurga Allah Ta'ala. Yang itu paling penting. Sehingga kan ada satu hadis Nabi berkata apa? Nabi katakan, anak Adam ni, maksud anak Adam ni manusia lah. Manusia ni, kalau dibagi satu lembah emas, nescaya manusia ni akan nak 2 lembah emas. Bagi satu, mesti nak 2. Kan? Bagi 2, mesti nak 3. Maksudnya bagi sikit tak cukup, nak lebih. Kalau manusia ni dibagi 1 lembah emas, nescaya mereka nak, kalau boleh biar 2 lembah emas. Nescaya kalau dibagi seorang isteri, mesti nak 2. Dia macam itulah lebih kurang dia kan. Cerita dia macam itulah. Yang mana faham lah tu kan. Jadi, bila macam itu, Nabi kata apa? Takkan, yang kata, fala yamla fahu illa turab. Takkan penuh dia punya mulut, manusia ni punya mulut, takkan penuh kecuali dengan tanah saja. Bermaksud apa? Harta tu takkan bawa sampai mati. Harta tu takkan bawa sampai akhirat nanti. Yang mana sampai mati tu adalah mulut dia penuh dengan tanah. Bila meninggal anak Adam, dikebumikan, ditanam, maka mulut penuh dengan tanah. Perut penuh dengan tanah. Semua kita ini jadi tanah balik. Tak ada tiba-tiba masuk kubur jadi emas. Tak, dia tak jadi macam itu. Maka Allah Ta'ala berkata apa di hujung hadis tersebut? Wa yatubullahu ala man taba. Maka Allah menerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat. Itu yang paling-paling bagus. Walaupun kita sibuk mencari harta, sibuk bekerja, sibuk urus keluarga, sibuk dengan perkara-perkara
yang mungkin ada perkara-perkara berkaitan dunia, tetapi jangan sampai kita tinggalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Taala, yang mana benda itulah, perkara tersebutlah membantu kita untuk mengecapi kebahagiaan di alam akhirat nanti. Itu dia. Okay, baik. Jadi kita masuk bab taubat. Jadi bila masuk bab taubat ni banyak hadis tentang taubat. Cuma hadis yang kita bacakan pada hari ini satu hadis, tetapi akan kita kupas sikit-sikit lah. Ambil sikit-sikit hadis-hadis yang lain dalam kitab yang sama, dalam bab yang sama tentang taubat juga, insya-Allah. Okay, baik. Hadis yang kita bacakan hari ini insya-Allah adalah satu hadis kalau siapa ada kitab boleh tengok hadis keempat daripada bab taubat, iaitu hadis keempat, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Siapa pernah dengar nama seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari? Kejap lagi kita terangkan. Jadi kita baca dulu hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi siapa ingat minggu lepas siapa yang meriwayatkan hadis yang kita baca minggu lepas? Ingat lagi tak? Kalau dalam apa ayat dia punya gelaran dia, kalau ingat Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar, bukan Abu Bakarah ataupun bukan Abu Hurairah, Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi. Itu kita dah cerita dah. Dia merupakan seorang hamba kan? Seorang hamba yang tinggal di kota Taif. Kemudian masuk Islam dan sebagainya, kita dah cerita. Dan hari ini kita akan ceritakan tentang satu sosok tubuh sahabat Nabi yang sangat-sangat Masya Allah, hebat, tetapi kurang dibicarakan. Dia tak masyhur seperti mana Sayyidina Umar, seperti mana Sayyidina Anas bin Malik kan, musuhan Nabi kan. Jadi siapa ni? Siapa dia Abu Musa Al-Ash'ari? Mungkin tuan-tuan pernah dengar nama Abul Hasan Al-Ash'ari. Abul Hasan Al-Ash'ari ni adalah Abu Musa lain, Abu Musa lain, Abul Hasan Al-Ash'ari lain. Abul Hasan Al-Ash'ari adalah seorang pelopor akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang dipanggil akidah Al-Ash'ariyah kan. Dia merupakan pelopor, beliau merupakan pelopor untuk akidah yang dipegang oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu Abul Hasan Al-Ash'ari. Tapi yang kita nak bincangkan ni adalah seorang sahabat. Abul Hasan Al-Ash'ari bukan seorang sahabat. Jadi yang kita nak bincangkan ni adalah seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Nama yang diberi ataupun nama beliau yang sebenar adalah Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Jadi beliau ini berketurunan Al-Ash'ari. Berketurunan Al-Ash'ari daripada kabilah dia berasal daripada Yaman. Jadi berasal daripada Yaman, pergi ke kota pergi ke kota Mekah, masuk Islam dan sebagainya. Itu itu dia nak kenal asal usul dia adalah daripada Yaman dan namanya adalah Abdullah bin Qais. Jadi bila mana Nabi suruh para sahabat, Nabi perintahkan para sahabat pergi berhijrah ke kota Habsyah, di mana semasa itu umat Islam ketika waktu itu banyak menerima tentangan, menerima desakan daripada kafir Quraisy. Jadi Nabi perintahkan untuk mereka semua berhijrah ke Habsyah. Termasuk juga Abu Musa Al-Ash'ari juga termasuk antara sahabat yang berhijrah ke kota Habsyah
menyelamatkan diri di sana, tinggal di sana untuk beberapa ketika. Jadi kemudian bila mana peristiwa hijrah, hijrah Nabi, bila mana Nabi berhijrah bersama para sahabat ke kota Madinah, kemudian Abu Musa al-Ash'ari ketika itu di Yaman, dan mendengar Nabi SAW bersama para sahabat telah berhijrah ke kota Madinah, maka Abu Musa dan kabilah dia dan kaum dia yang Islam sama-sama juga pergi berhijrah ke kota Madinah. Jadi semasa di kota Madinah, Nabi pernah bersabda, Nabi kata apa? Akan datang pada esok hari satu kaum yang mana lembut hatinya daripada kalian. Maksudnya Nabi bercakap kepada para sahabat. Nabi kata apa? Esok akan datang satu kaum yang mana hati mereka sangat lembut ataupun lebih lembut daripada kamu dalam memeluk Islam ataupun dalam menerima Islam. Maksudnya kafilah ataupun kabilah Ash'ar ni, keturunan Ash'ar ni, hati dia sangat lembut, mudah untuk memeluk Islam. Dengar hujah-hujah yang kuat untuk menerima ketauhidan kepada Allah SWT, tu musuh Islam. Dia punya memang lembut hati, keturunan Al-Ash'ari ni. Jadi esok harinya di Madinah datanglah kumpulan, iaitu datanglah kaum Ash'ari ini datang sampai ke kota Madinah. Bila sampai ke kota Madinah, terus dia bersalaman. Yang ini dikatakan, ada yang mengatakan bahawa di sinilah bermulanya syariat bersalaman. Bermulanya adat ataupun kebiasaan untuk bersalam-salam bila mana bertemu pertama kali salam. Sebab kabilah ataupun kaum Ash'ar ni, dia selalu mengamalkan macam itu. Kalau jumpa orang lain pertama kali jumpa, disalam. Pertama kali jumpa orang tu, disalam. Jadi ada yang mengatakan inilah permulaan bersalam-salam ni dalam agama kita. Itu. Okey, baik. Kemudian kedudukan Abu Musa al-Ash'ari ini sangat-sangat masya-Allah, merupakan seorang sahabat yang faqih, yang hebat ilmu hukum hakam fiqahnya, kemudian seorang sahabat yang cerdik orangnya, bijaksana orangnya. Kemudian beliau juga mempunyai suatu suara yang sangat-sangat merdu. Suara yang sangat merdu. Sampai satu malam tu Rasulullah dengar suara merdu ni, maksudnya baca Quran lah. Musa membaca Al-Quran pada satu malam, ketika itu Rasulullah terdengar suara Abu Musa al-Ash'ari. Maka Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, ya Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Rasulullah kata, wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau telah dikurniakan satu seruling daripada seruling-seruling keluarga Daud, keluarga Nabi Daud. Iaitu kenapa seruling ni? Sebab seruling ni menandakan orang tu mempunyai kemerduan ataupun suara yang sangat-sangat merdu. Dikatakan Nabi Daud dulu ketika mana menerima kitab Zabur, kitab yang diturunkan ke atas Nabi Daud dan umat dia. Nabi Daud membaca kitab Zabur ni dengan suara yang sangat merdu sehingga gunung-gunung, burung-burung turut bertasbih bersamanya. Beratur, binatang-binatang semua beratur mendengarkan alunan-alunan suci yang dialunkan oleh Nabi Daud alaihissalam ketika itu. Jadi Rasulullah mengumpamakan suara Abu Musa al-Ash'ari ini merdu semerdu-merdunya seperti mana suara Nabi Daud. Tu. Jadi Sayyidina Umar pun pernah juga bila berjumpa Abu Musa al-Ash'ari, kata, wahai Abu Musa, buatkanlah kami rindu kepada Tuhan kami. Sampai macam itu sekali. Maksudnya Sayyidina Umar minta Abu Musa bacakan ayat suci Al-Quran. Dia nak dengar. Sebab sangat-sangat seronok, sangat-sangat mengasyikkan bila dengar Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran. Itu sedikit. Dan kemudian beliau pada zaman Rasulullah pernah dihantar ke Yaman untuk menjadi penguasa di Yaman. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar Sayyidina Umar menghantar Abu Musa al-Ash'ari menjadi pemimpin di kota Basrah. Kemudian pada zaman Sayyidina Uthman,
dilantik Abu Musa al-Asy'ari ini menjadi pemimpin ataupun penguasa di Kota Kufah. Itu sedikit perjalanan hidup, dan beliau wafat pada tahun antara 42 Hijrah ke 52 Hijrah, sama ada di Kota Kufah ataupun Mekah. Wallahu taala alam. Sekadar itulah pengetahuan yang diterima. Okey, baik. Tu cerita Abu Musa al-Asy'ari. Sebab kita jarang dengar cerita para sahabat ni. Jadi bila kita dengar cerita ni, mungkin daripada situ kita akan ada sedikit rasa seronok, sedikit rasa semangat untuk menjadikan suri teladan lah untuk kita semua dan untuk anak-anak kita, kan. Baik. Kemudian hadis ini, tuan-tuan, hadis ini kita akan bacakan daripada Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Nama Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW berkata, bagi dia bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya menerima taubat hamba-Nya yang melakukan dosa pada siang hari. Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan maksiat, melakukan dosa pada siang hari. Wa yabsutu yadahu yatuba musi'un nahar. Dan Allah Ta'ala juga membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan dosa pada malam hari. Hatta taqulu'a syamsu min maghribiha, sehinggalah matahari terbit daripada barat. Tu ujung dia. Tapi ujung nanti kita kupas. Jadi Allah SWT ni, tuan-tuan, suka kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Bila melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kesalahan, taubat cepat. Maksud taubatnya apa? Apa itu taubat? Taubat ini adalah kembalinya seorang hamba kepada Tuhannya, lalu dia mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itu nama taubat. Bila melakukan maksiat, melakukan dosa, bermakna kita jauh daripada Tuhan. Kita melakukan kesalahan, benda yang tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala, benda yang Allah Ta'ala murka. Lalu kita kembali semula pada Allah Ta'ala, mengharapkan redha Allah, mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala, terima kita. Lepas kita melakukan maksiat, melakukan dosa, mana ada orang suka anak dia buat salah. Contoh, anak-anak kita buat benda yang kita tak suka. Asal jumpa dia buat benda yang kita tak suka, mesti kita marah, betul tak? Kita marah. Tapi kalau anak tu buat benda yang kita suka, kita sayang dia. Bukanlah tak sayang. Yang marah tadi bukan tak sayang, tapi kita marah sebab kita tak suka benda tu. Macam itulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak suka benda yang Allah Ta'ala tak suruh buat, benda yang Allah Ta'ala larang kita buat, Allah Ta'ala tak suka. Tapi kalau kita kembali minta maaf kat mak ayah, minta maaf, adik dia buat salah, kan? Mak ayah sayang. Bila mak ayah sayang? Time raya. Time raya je mak ayah sayang. Sebab apa? Time raya je kita minta maaf, kan? Time tu je lah dia sayang. Jadi kalau lain dengan Allah Ta'ala, setiap masa kita buat salah ya terus taubat. Buat salah terus kembali semula pada Allah Ta'ala. Mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala. Jangan pergi jauh. Tapi kalau pergi jauh pun Allah Ta'ala tetap terima kalau kita minta maaf, kita mohon ampun pada Allah Ta'ala. Jadi itu taubat. Taubat ni hukum dia apa, tuan-tuan? Taubat ni hukum dia wajib. Wajib bertaubat. Jika kita buat salah, buat maksiat, buat dosa, wajib taubat. Dia bukan sunat. Tak apalah, nanti agak-agak umur dan 60-an, pencen nantilah, saya taubatlah. Tak boleh dia macam tu. Taubat dia bukan macam tu. Bukan kira ikut umur tak. Taubat bukan ikut umur. Nanti kita cerita kenapa kena bertaubat. Ada tempoh ke taubat ni? Tu. Okey, jadi taubat ni, tuan-tuan, dia ada syarat dia. Rasanya tuan-tuan banyak kali dengar kot syarat dia. Pertama sekali, kalau kesalahan tu kita buat antara kita dengan Allah Ta'ala, tak melibatkan orang lain. Jadi ada 3 syarat utama. 3 syarat utama. Nak bertaubat ni ada syarat dia. Pertama sekali taubat ni, tuan-tuan, nak taubat, pertama sekali syarat dia mesti tinggalkan dosa tadi. Tinggalkan maksiat tu, tinggalkan dosa tu, jangan buat. Yang kedua,
menyesal dengan perbuatan tadi. Menyesal dengan maksiat yang kita dah lakukan. Menyesal dengan dosa yang kita dah lakukan. Yang pertama tinggalkan. Yang kedua menyesal. Dan yang ketiga berazam untuk meninggalkan maksiat tersebut. Azam pada diri, aku takkan buat. Aku berazam ya Allah Ta'ala, dan aku berazam untuk tinggalkannya terus. Tak nak buat dah. Itu baru dikira taubatnya diterima. Jangan taubat, ya Allah aku bertaubat. Dalam hati niat, ya lagi, buat lagi lah. Tak, itu tak jadi tu dah. Dia taubat ni dia ada syarat-syarat dia. Azam dia. Tapi bila dah tiga-tiga syarat ni kita penuhi, kita dah tinggalkan maksiat tu, kita dah menyesal, kemudian kita dah berazam untuk tinggalkan terus, tetapi kena lagi, buat lagi. Contoh, terbuat lagi. Bila terbuat lagi, taubat semula. Tapi jangan main-main dengan taubat. Aku buat dia, tak apalah, nanti aku taubat. Tapi nanti aku buat lagi. Lepas tu aku taubatlah lagi. Itu tak boleh macam itu. Maksud kita mempersendakan taubat tu. Kita bermain-main dengan taubat itu tidak dibenarkan. Taubat betul-betul. Taubat dengan taubat nasuha. Kan? Okay. Nabi kata apa? Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Orang yang banyak bertaubat. Sebab kita ni sentiasa buat dosa, jadi maka kita sentiasa buat taubat. Azam untuk tinggalkan perkara tersebut. Kalau kita taubat sebahagian je, taubat dosa, contohlah kita buat 2 dosa. Kita taubat daripada 1 dosa je. 1 dosa lagi tu belum lagi diterima. Belum lagi taubat kita diterima sebab kita tak taubat lagi. Kena taubat betul-betul dengan 3 syarat tadi. Kalau sebahagian kita dah taubat, itu diterima. Sebahagian lagi tu belum lagi diterima. Kemudian kalau misal kata dosa kita dengan sesama manusia. Dosa kita sama manusia, kita hina dia, kita keji dia. Kau ni memang anak tu, dia kata, dah macam gitu kan. Kau ni memang kita hina, kita keji, kita sakiti dia, kita zalimi dia. Kalau macam itu dosa kita bukan dengan Allah Ta'ala je. Ada kaitan dengan manusia. Bila ada kaitan dengan manusia, kena tambah 1 lagi syarat. Tadi dah ada 3 syarat, kena tambah 1 lagi. Itu minta maaf dengan dia. Minta halal dengan dia. Kalau kita ambil barang dia, kita curi ke apa-apa, minta halal. Minta maaf kalau kita dah pernah herdik dia, kita dah pernah sakiti hati dia, pernah hina dia bagi semua, kena minta maaf, dapatkan mohon maaf daripada dia. Barulah taubat kita ni diterima. Biar selesai kat dunia ni tuan-tuan. Jangan kita selesai kat akhirat. Selesai kat akhirat kita muflis. Habis kita. Semua yang kita hina bagi semua tu nanti, dia minta kat kita. Mana kau punya pahala bagi aku. Ni ambil dosa aku ni kau ambil. Dia bagi kita dosa dia. Pahala kita dia ambil. Muflis kita. Tak ada apa-apa dah. Tinggal dosa je semua dah. Wa'alaikumsalam. Jangan sampai selesai kat akhirat. Biar selesai kat dunia semua. Cepat-cepat bertaubat. Segera bertaubat. Jangan kita leka, jangan kita lalai. Sebab itu macam-macam bala datang bagi semua. Baik. Jadi Allah Ta'ala tuan-tuan, bukan sekadar taubat ini diterima bila-bila saja. Walaupun Allah Ta'ala sangat-sangat pengasih, sangat-sangat penyayang penerima taubat, tapi ada tempoh masanya. Ada tempoh masanya. Kita bahagikan tempoh masa ni pada 2 bahagian. Yang pertama sekali taubat ini, adalah masa dia, masa untuk individu. Yang kedua, masa secara umum. Masa untuk individu Allah Ta'ala, masa untuk individu ada dalam sebuah hadis dia rakamkan di mana sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat hamba-Nya selagi mana rohnya tak sampai di kerongkong. Nyawa dia tak sampai di kerongkong. Malam yughargir. Malam yughargir. Jadi yughargir ni kalau kita ambil air, lepas tu kita tu dalam bahasa Arab dipanggil yughargir. Sebab bunyi tadi. Tu. Bila nyawa sampai sini tuan-tuan, nyawa sampai ke halkum, bila nyawa sampai ke halkum, dah tak ada masa untuk kita taubat. Minta maaf.
Macam mana? Seperti mana Firaun, kan? Di mana tongkat Nabi Musa membelah lautan, salah satu mukjizat Nabi Musa, belah Laut Merah. Bila belah Laut Merah, Nabi Musa dengan Bani Israel yang pengikutnya merentasi lautan yang dibelah tersebut. Kemudian yang di belakang mereka, Firaun dan tentera-tenteranya berlari mengejar mereka. Berlari mengejar Nabi Musa dan pengikut. Jadi Nabi Musa dan pengikut dah sampai ke daratan, dah sampai ke sebelah sana. Tapi Firaun dan pengikutnya masih berada dalam lautan. Kiri kanan tu air, tuan-tuan. Kiri kanan air. Bayangkan, sekali Allah Ta'ala tutup, padam semua. Jadi bila padam semua, tuan-tuan, bila nyawa dah sampai kerongkrong, dah nazak dah. Dah nak tenggelam, dah nak hilang, dah nak cabut nyawa dia. Masa itulah nak bertaubat, seperti mana Firaun tu, maka Allah Ta'ala tak terima taubat dia. Allah Ta'ala tak terima taubat kita kalau dah nyawa sampai di halkum, tuan-tuan. Jadi segera taubat, jangan tunggu-tunggu. Jangan nak tangguh-tangguh. Taubat ni tak boleh tangguh. Kejap lagi lah aku taubat. Tua nantilah aku taubat. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab kita ada tempoh masa. Tempoh masa individu. Bila nyawa sampai di halkum kita, habis. Tak ada dah masa untuk kita taubat. Kemudian, masa kedua adalah masa secara umum. Iaitu disebut dalam hadis tadi, yang hujung sekali, hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sehinggalah matahari terbit daripada barat. Terbit matahari daripada barat, terus pintu taubat tak diterima. Jadi segeralah bertaubat. Bila mana Allah Ta'ala dah datangkan tanda-tanda besar hari kiamat, iaitu bila mana matahari terbit daripada barat, maka selesai. Tak ada dah taubat. Pintu taubat terus tertutup. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala sangat-sangat penyayang, sangat-sangat maha penerima taubat, sehingga Allah Ta'ala kata apa? Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada waktu malam. Siapa yang buat jahat pada waktu siang, waktu malam tu bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Dan Allah Ta'ala juga membentangkan tangannya pada waktu siang. Siapa yang buat dosa pada waktu malam, waktu siang taubat daripada dosa, Allah Ta'ala terima taubat dia. Taubat sebenarnya taubat dengan 3 ataupun 4 syarat tadi, Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala takkan tolak taubat hamba-Nya yang betul-betul bertaubat. Banyak kisah-kisah para sahabat yang mana sahabat betul-betul bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat. Tak boleh nak cerita dah, masa dah suntuk dah kan. Dan kemudian nak katakan pemurah ataupun nak katakan penyayang yang Allah Ta'ala, dalam satu hadis ada Nabi bersabda, di mana Allah Ta'ala ketawa melihat dua orang lelaki yang mana seorang tu membunuh seorang lain, seorang tu membunuh seorang yang lain, tapi dua-dua masuk syurga. Dua orang lelaki, seorang tu bunuh yang seorang lagi tu, tapi dua-dua masuk syurga. Allah Ta'ala gelak tengok. Allah Ta'ala ketawa tengok dua orang lelaki. Yang saya cakap ketawa, saya cakap tangan Allah Ta'ala. Bukan kita mengatakan Allah Ta'ala ada tangan. Bukan kita katakan Allah Ta'ala ketawa tu macam manusia. Tak. Di situ itu adalah tanda-tanda dia. Maksudnya Allah gembira. Biar Allah ketawa tu maksud Allah gembira melihat dua orang lelaki tadi. Seorang bunuh seorang lain, tapi dua-dua masuk syurga. Kemudian, kalau tangan tu maksudnya apa? Allah Ta'ala murah hati untuk menerima taubat. Bukan Allah Ta'ala letak tangannya. Tu. Baik. Jadi, kenapa jadi macam itu? Kenapa Allah Ta'ala gembira dengan dua orang lelaki tadi yang membunuh seorang lagi, bunuh seorang lagi? Seorang membunuh seorang lagi tapi dua-dua masuk syurga. Di mana dalam satu pertempuran, seorang lelaki Islam membunuh orang kafir dalam peperangan. Bunuh orang kafir. Jadi orang tentera Islam berperang dengan tentera kafir. Tentera kafir bunuh tentera Islam. Jadi tentera Islam yang terbunuh tadi masuk syurga, syahid. Kemudian tentera kafir tadi masuk Islam. Tentera kafir tadi bertaubat dan masuk Islam. Masuk Islam, kemudian ikut berperang pun syahid sekali. Maksudnya dua-dua tu terbunuh. Tapi bukan dalam satu masa, kan?
Maksudnya seorang terbunuh sebab dia Islam dan syahid dalam peperangan. Yang seorang lagi tu tertera kafir, masuk Islam, kemudian pergi berperang, syahid dalam peperangan juga. Dua-dua masuk syurga. Walaupun pernah membunuh kawan dia, pernah membunuh orang Islam, tetapi Allah Ta'ala tetap terima taubat dia. Tetap terima taubat dia. Bunuh ni, tapi tetap terima taubat dia. Sebab apa? Dia dah masuk Islam dan bertaubat. Jadi kat sini tuan-tuan, Allah Ta'ala sangat-sangat pemurah, sangat-sangat maha penerima taubat. Lalu Allah Ta'ala terima taubat apa sekalipun dosa yang dia pernah lakukan. Okay? Apa dosa dia pernah lakukan kecuali kalau syirik kepada Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala tak akan terima. Okay? Kalau syirik kepada Allah Ta'ala dan mati dalam kekufuran, mati dalam syirik Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tak akan terima taubat. Hati-hati kita. Hati-hati. Syirik yang boleh berlaku pada melalui percakapan, perbuatan kita. Semua hati-hati. Pengakuan kita dan sebagainya. Okay, baik. Jadi dalam hadis yang tadi, yang dua orang terbunuh tadi, di sini tuan-tuan, bagi orang yang bukan Islam, bila mana dia masuk Islam, maka terhapuslah dosa dia, kan? Terhapuslah dosa kekufuran dia. Tetapi dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelum itu masih lagi ada. Maka dia kena bertaubat. Maksudnya orang yang baru masuk Islam, dia kena ada dua benda. Pertama dia masuk Islam dan dosa dia kufur sebelum ini terhapus. Dan satu lagi dia kena bertaubat supaya menghapuskan dosa-dosa yang dia pernah lakukan sebelum ini. Masa dia kufur tu dia pernah lakukan dosa. Kalau dia bertaubat maka dosa-dosa tersebut barulah dihapuskan. Itulah. Okay, tuan-tuan. Sedikit azan pun dah berkumandang. Jadi itu sedikit perkongsian daripada saya pada tengah hari ini, Jumaat ini, di mana saya menyuruh diri saya sendiri dan kita semua sama-sama kita segera bertaubat, sentiasa bertaubat daripada melakukan kesalahan, dosa, maksiat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini juga adalah asbab untuk Allah Ta'ala angkat wabak ini daripada dunia ini. Mudah-mudahan segala perbuatan kita, amal perbuatan kita Allah Ta'ala terima, kan? Segala kejahatan yang kita lakukan selama ini Allah Ta'ala hapuskan, Allah Ta'ala terima taubat kita, Allah Ta'ala sayang kita semua, insya-Allah. Sama-samalah kita dan keluarga kita mengamalkan, segera bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, mohon Allah Ta'ala redha pada kita semua, mohon kasih sayang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini semua adalah asbab kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, insya-Allah. Okay, itu saja perkongsian kita pada petang ini. Terima kasih pada semua yang sudi dengar sehingga ke penghujungnya, walaupun lewat sikit, dan saya serahkan kepada pengurusi majlis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustaz Mi di atas tazkirah yang telah disampaikan. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita manfaatkan, dapat kita amalkan. Di mana Allah Ta'ala itu kan maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun dan segala-galanya maha. Jadi dia dah bagi masa yang cukup panjang lah tu, kan? Sehingga hari kiamat satu sehingga nyawa ada di halkum. Jadi janganlah kita tunggu last minute. Ambillah peluang yang ada setiap malam, setiap hari, setiap waktu lepas solat kita boleh minta istighfar kepada Allah Ta'ala dengan secepat yang mungkin. Nabi pun yang dijanjikan syurga tanpa dosa pun masih lagi beristighfar kepada Allah Ta'ala, tanda syukurnya pada Allah. Ini kan kita manusia yang sentiasa berada dan bergelumang dengan dosa. Jadi janganlah tunggu lama-lama ya. Kita ambil kesempatan yang ada untuk terus bertaubat dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala dan terus melakukan kebaikan. Mudah-mudahan mendapat keberkatan redha Allah Ta'ala dan berjaya masuk ke syurga Allah Ta'ala, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi saya buka kalau ada sahabat-sahabat yang nak bertanya kepada Ustaz Hilmi. Mungkin masing-masing dah nak ready ke semayangan, sembahyang Zuhur. Okey, insya-Allah. Jadi saya rasa terima kasih banyak-banyak Ustaz Hilmi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang, insya-Allah.